Hai everyone, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Untuk vlog kali ini sangat berbeda guys, dikarenakan sebenarnya udah lumayan banyak beberapa permintaan kawan-kawan, kerabat, atau sebagian netizen yang bilang banyakin cerita serem dong. Tapi yang pasti saya mau menceritakan hal-hal apapun, yaitu berbasic memang true story ya guys. So untuk pembahasan malam ini bertajuk Sang Dokter Pembunuh Keluarga. Kenapa saya boleh bilang seperti itu? Saya langsung aja masuk ke topik ceritanya ya guys. Jadi, saya cerita ini berdasarkan memang true story sepupu saya sendiri yang sepupu tuh kira cousin cousin saya yang dia merasakan adanya hal-hal yang macam janggal macam tuh, hal-hal mistis lah maksudnya, hal-hal yang mengerikan di saat dia tengah tidur atau di tengah datang dekat rumah cousinnya. So cousin saya dia pergi dekat rumah cousin kami jugalah maksudnya macam tu. Kejadian ini berada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kotanya saya tak boleh sebut, tapi memang kawasan Cirebon ada salah satu kota di dalam Cirebon ya, maksudnya Jawa Barat, Indonesia. So, cousin saya ini dia berjiran dengan dokter, seorang dokter lah. Dokter ni laki-laki, dia mempunyai family, ada isteri, ada anak, ada pembantu rumah tangga kan, ada pekerja maksudnya. Ini kisah tahun 2000-an guys, sekitar tahun 2000. So, bermula daripada cousin saya tidur di rumah cousinnya. Pada malam itu, cousin saya macam merasakan maksudnya macam mana, dia tidur di satu bilik, and then bilik dia tu, dia rasa macam bilik dia tu konon macam tembok yang berbatasan langsung dengan jalan. Jadi macam ramai je kan, macam ada suara motor lah, ada suara kereta, macam ramai lah macam tu kan, macam kita berjiran dengan jalan raya kan, jadi macam ramai. So dia macam kecohnya, aku nak tidur pun susah kan. So bila esok paginya dia cakaplah dengan cousin kami kan. Dia kata, "Kak, bilik yang saya tidur ni nak tengok luar lah," dia kata, sebab memang tu first time dia tidur rumah cousin kami kan. "Nak tengok luar boleh tak?" "Kenapa?" Dia kata, "Tak apalah, sebab malam tu macam tak lena tidur disebabkan macam ramai sangat." Dia kata kan, jalan kat luar tu macam ramai lah, macam ramai motor ke kereta. So bila cousin kami kata, "Mana ada, sebab bilik yang awak tidur tu belakang bilik tu macam ruangan kosong." Guys, jadi bila masuk dalam keluar daripada bilik yang cousin saya tidur, sebelah tembok tu memang ada ruangan kosong. Ruangan kosong tu macam dulu ruangan itu ialah library, perpustakaan yang memang sudah tak terpakai lah, sebab cousin saya punya mother-in-law tu dulu suka macam membaca. Jadi ruangan tu dibuat untuk library. Di sebelah library tu baru tembok yang membataskan antara rumah cousin saya dengan rumah jiran tu. Okey, faham Korang boleh terbayang kan? Okey, lepas tu barulah cousinnya kami tu cerita. Tak apalah saya nak cerita, tapi confirm lah bila saya dah cerita, awak memang tak nak lagi tidur kat rumah saya. Cousin kita tu cakap macam tu. So, cousin saya tu tanya, tak apalah ceritakan je lah. Macam pelik lah, sebab memang rasa tu ramai sangat pada malam tu kan, pada malam tu. So dia ceritakan, okey, kat sebelah rumah ni, maknanya bukan sebelah lah, macam belakang kan, belakang rumah, sebab dia macam berhimpitan dengan rumah cousin saya ni. Dia kata family doktor ni memang maksudnya baguslah, doktor tu pun bagus kan. Tak tahu apalah masalah family dia orang, sampai dia ada pergaduhan antara suami isteri. Dia ada pergaduhan antara suami isteri, sampailah doktor tu macam dah naik angin hingga dia membunuh isterinya. Dia membunuh isterinya di dalam bilik dia tau. Bila dia tengah bunuh wife dia, dalam rumah tu ada anak dia dengan menantu dia, tapi anak dia tengah kerja, so adalah pembantu. Pada masa tu ada pembantu, ada menantu. Pembantu tu pekerja pekerja rumah tangga. Ada pekerja, ada menantu dan ada wife dia.
terjadilah macam percecokan, pergaduhan hingga Pak Doktor ni naik angin hingga dia membunuh isterinya. Di saat dia membunuh isterinya, menantu dia nampak. Jadi kantoi dengan menantu dia tau. Menantu dia perempuan kan. Nampak, jadi doktor tu pun perasan yang menantu dia nampak menantu dia pun dibunuh. Menantu dia pun dibunuh. Jadi kira dah 2 orang dibunuh, ya. Lepas tu bila kan macam dia nak bunuh ni, menantu dengan wife dia kan macam memberontak, macam nak melawan kan. So pembantu dia atau pekerja dia tahu. Bila pekerja dia cari dalam bilik tu, dia nampaklah dah ada 2 mayat. 2 mayat iaitu isterinya dengan menantunya. Jadi pekerja ni dia takut tau, dia kelang kabut. Jadi dia memutuskan untuk dia nak kabur, dia nak pergi. Bila dia nak pergi, Pak Doktor ni tahu. Jadi dia kejar tau pekerja dia. Pekerja dia sempat naik pagar rumah, dia macam nak melompat. Tak tahulah kenapa dia tak buka, tak tahu, disebabkan mungkin dia kelam kabut atau mungkin keadaan pagar tu terkunci, jadi dia macam tak boleh buka, jadi dia nak panjat. Pagar dia pun macam tak adalah tinggi sangat kan. Jadi dia nak melompat. Doktor tu tahu, doktor tu bawa pisau, dia sebat pekerja tu. Dia sebat pekerja tu, terkenalah tangan. Terkena tangan atau jari, tak faham. Tapi bila tangan tu dah putus kan sebab disebat, tak tahu macam mana ceritanya, jari dia pun patah. Itu sebatan pertama. Sebatan kedua, sebab pekerja tu masih macam memberontak, dia masih berusaha kan, sebab dia takut, dia masih berusaha, dia nak lompat, dia sebat lagi yang kedua, ditarik, dia sebat leher dia macam leher dia macam dah macam ada sayatan, tapi leher dia tak patah lah, macam ada sayatan. Lepas tu ditarik dengan doktor tu. Rasanya pun macam dah mati atau ada cara dia nak bunuh lagi lah, macam tak tahulah. Intinya dia mati, ditariklah daripada depan rumah masuk bilik air. Jadi semua tiga mayat tu doktor tu masukkan dalam bilik air, guys. So bilik airnya ini itu ialah yang maksudnya macam berhimpitan dengan rumah cousin I. Jadi rumah dia macam berjiran. Jadi yang daripada rumah cousin saya ni itu library berhimpitan dengan bilik air. Macam tu. Jadi bilik air ni yang doktor tu kumpulkan ketiga mayat. Korang boleh bayangkan tak? Jadi macam apa perasaan doktor tu maksudnya ialah teruk-teruknya masalah, tapi bila dia dah bunuh satu orang, at least adalah macam rasa hilaf ke apa, tapi ni dia bunuh lagi orang lain lah, maksudnya dia bunuh lagi orang lain. Okay, bila dah dia dah dah masuk dalam bilik air tu, doktor tu kalau tak silap polis tu hanya menunggu masa 2 kali 24 jam, doktor pun dah tertangkap. Mungkin sebab anak dia balik kerja tu, dia nampak lah kan mak dia, wife dia semua dah mati dalam bilik air tu. Jadi bila polis datang, memang sebab bila kejadian tu, bila polis dah datang, rumah tu dah di bagi line kuning tu kan. Suami cousin I pun datang, dia tengok, lepas tu dia cerita dekat cousin kami. Dia kata, ya Allah, rumah tu semua darah. Memang nampaklah semua tu darah. Macam yelah, kita tak tahulah macam mana cara dia nak bunuh kan. Tapi alhamdulillah doktor tu memang masuk dalam penjara lah, Tapi kisah misterinya ialah sampai maksudnya sampai kes tu tutup, sampai maksudnya doktor tu masuk dalam penjara, bila mayat tu nak dikubur, memang tak dijumpai jari-jarinya. Ada beberapa jari lah, maksudnya dalam 1 atau 2 jari pekerjanya memang tak ditemui. Itulah misterinya yang terkadang kalaupun sampai sekarang macam dia masuk berita, guys, cerita ni. Tapi itulah saya
memang akan tak akan cakap lah, maksudnya detail kotanya di sebelah mana, tapi memang ini cerita tahun 2000 tu memang sangat-sangat ramai diperbincangkan dan memang menyimpan kisah-kisah misteri lah jadinya kan. Entah macam nanti ada orang lalu tu ternampak lah kan, ada hantu ke apa, sebab kan memang ngeri kan. Tapi memang jadinya rumah tu pun anak dia tak duduk. Anak dia terus keluar daripada rumah tu. Maknanya rumah tu memang kosong. Dan itulah yang dipertanyakan, ke mana jari-jarinya, sebab rumah tu tak ada orang kan. Semua orang dah kena bunuh dengan doktor tu. Tapi bila polis tu nak kumpulkan semua badan mayat tu, jari tu tak ada. Wallahualam, memang sampailah kalau nak dicakap sekarang, memang itu yang jadi pertanyaan. Kemana sebenarnya jari tu? Okay guys, so itu ialah kisah misteri true story daripada family saya, daripada cousin saya. So kalau korang suka dengan konten cerita true story saya, korang boleh komen kat bawah. Nanti saya akan buat lagi konten cerita-cerita. Dia tak semestinya cerita hantu lah, tapi selalunya banyak yang cerita-cerita tentang mistis macam ni. So kalau korang suka, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe. Cerita ini ialah cerita untuk pengajaran hidup kita ya. Jadi walaupun lah pembunuh tu doktor, tapi kira kalau macam akhlak kita, kekuatan kita kepada agama ni tak kuat, maksudnya fikiran kita mudah diserang oleh bisikan-bisikan setan lah kan. Yelah, maksudnya korang sanggup ke bunuh isteri korang kan, macam na'udzubillah min zalik. Semoga keluarga kita atau kita semualah di dunia ini dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan yang macam tu. Na'udzubillah, sekarang pun dunia makin tua ya guys. So kita sama-samalah seringkan berzikir untuk kuatkan lagi hati kita. Okay guys, so kalau korang suka, sekali lagi saya cakap, jangan lupa untuk komen. Thank you sebab korang selalu support YouTube channel saya. And thank you guys for watching. Assalamualaikum.